Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dalam lindungan Allah, dipermudahkan segala urusan, diberi kekuatan dalam menghadapi ujian, diberikan jalan keluar di setiap kesulitan, dimurahkan rezeki yang barakah. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan yang sebenar dalam hati, iaitu tenang dengan setiap apa ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, bagaimana dengan suara saya, jelas atau tidak? InsyaAllah jelas ya. Okey, sebagai permulaan, marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Masya-Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini merupakan hari Selasa. Hari Selasa berapa bulan ini? 8 September. Hari Selasa 8 September 2020. Masya-Allah, hari ini berapa Muharram ni? Muharram lambat sikit jawab. Berapa Muharram? Siapa yang tahu? Ada Puan Norma Siddiq. 20 Muharram. Kita 8 September bersamaan dengan 20 Muharram 1443 42 betul lah, 42 Hijrah. Masya Allah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa yang turut hadir sama sekarang ni? Asma Nur Ain, Raja Asia, Sarimah, Siti Sarah, Di Sinaran Hati, Lela Ella, Nur Haura, Salman Manan, Farisha, Farida, Nur Haslin, Zurina, Masya Allah, Ma'az, Salihah Balkis, Hani Tahir, Asma Nur Ain, Masya Allah, Siti Zubaidah, semalam kita jumpa Puan Siti Zubaidah, Masya Allah, Dayangku Halus, Rashidah Abu Talib, Farida. Bagi love, bagi ni, banyak-banyak love. Dekno, Norsia, Jelani, Rahana, Nazira. Okey, kita tengok pula di Nijatul Jiza, Umi Dila, Lili Yaifi, saya, Ibrahim, Masya Allah, Waalaikumsalam. Zuraini Yaakob, Norina Lisha, Nurul Zuriyatun. Ini sahabat di IG. Sayangi, Puteri Engkuling, Masya Allah, Puan daripada Singapura. Masih lagi ada gambar saya tu, Masya Allah. Dila Jerry, Anissa Im, Amran Narzana, Yoncut Nyak, Siti Aisyah, Shikin Zin, Sharifah Hanis, Lili Yawi, Mimi. Kalau nama di IG memang susah sikit saya nak sebut sebab nama-nama tu glamour sangat. Cikgu Kukis, Lela Ella, Ila Elis, Zakia, Nomaisara, Arbaya. Masya Allah. Sekali ada 693. Nanti kalau FB dekat page ni naik 1000 saya akan mula. Macam tu pula Ustazah. Pandai Ustazah ya. Okey, share insya-Allah. Lepas tu terima kasih Puan Siti Farahan, Dayana Madud, Nik Zaina, Noria, Khursia, Syida Safa, Rosdiana, Engku Safa, Engku Rusmawati, Wan Hafizah, Sakinah, Sari Ayi, Nur Fatihah. Waalaikumsalam. GRM Selayang Rawang.
Ion Cutnya, macam-macam kalau nama dekat IG pelik-pelik. Nurul Mai Harun, Zin Beauty, bukan Zimbabwe ya. Rahaini Zakaria, Zaidi Win, buku baru terbit. Tu dia, waalaikumsalam, buku baru terbit. Naurah Nawawi, Shima Rahaya, Nur Salina. Okey, kita ada dalam 800 di page. Sahabat-sahabat, tajuk hari ini sangat mendebarkan. Saya diberi tajuk dia bunyi dia antara dua. Antara dua ni maksud dia ialah antara ibu dan juga isteri. Oi, berat tajuk ni. Nak kupas ni. Antara dua, ibu dan isteri. Mana satu? Ini di antara konflik yang sentiasa berlaku. Nak memilih antara dua, tersepit antara dua. Orang kata apa ni, kalau istilah pepatah bahasa Melayu kita, ditelan mati mak, di luar mati anak. Macam tu kan. Maksudnya kadang-kadang konflik sebuah rumah tangga apabila seorang lelaki yang bernama suami, dia tidak mampu menyeimbangkan antara isteri dan juga ibu. Bagaimana dia tak boleh nak handle dua wanita yang sangat complicated dalam hidup dia. Ibu juga wanita yang complicated, isteri juga lagi complicated. Masya Allah. Kalau anak perempuan tu okey sikit lah, daripada perempuan okey sikit. Tapi antara isteri dan ibu sangat sensitif. Jadi pagi yang barokah ni insya-Allah ada lebih kurang hampir 900 orang di FB page. Saya harap bolehlah kita share lagi supaya dan ajak lebih ramai orang untuk sama-sama kita memperhalusi dan mendalami, mengupas isu ni. Sebab saya tahu ni kenapa Yapin bagi saya satu tajuk ni, sebab ia telah menimbulkan banyak masalah rumah tangga. Bila kita tak jelas, bila kita tak tahu keputusan yang terbaik perlu dibuat bagaimana menurut agama, menurut pandangan Islam, jadi kemungkinan besar akan berlakunya keruntuhan rumah tangga dan sebagainya. Okey, alhamdulillah sekarang dah 976, 1000 kita akan mula ni. Tadi kita dah mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Saya juga suka untuk mengingatkan sahabat-sahabat supaya jangan lupa dan jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan setiap kali lepas solat baca ayat kursi ya. Jangan tinggalkan. Kelang kabut macam mana, tak sempat ni lepas sembahyang bekerja-kerja ni. Tak apa, sambil berjalan pun boleh baca, dalam kereta ke boleh baca. Sebab Nabi SAW bersabda, janganlah kamu meninggalkan bacaan ayatul kursi. Maksudnya Nabi memang pesan, bacalah ayat kursi setiap kali selepas solat. Barang siapa yang, fadilat dia, barang siapa yang melakukannya daripada mafhum hadis Nabi ini, maka tidak akan ada apa pun yang boleh menghalangnya untuk masuk syurga Allah melainkan kematian. Itu hadis Nabi yang sahih ya. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca ayatul kursi, ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai habis, Nabi kata tidak akan ada apa-apa yang boleh menghalangnya untuk masuk syurga melainkan kematian. Kalau tak mati, macam mana masuk syurga? Sebab mati itulah pintu menuju ke alam barzah, kemudian menuju ke alam akhirat, kemudian menuju kepada hari kebangkitan, kemudian menuju pula kepada alam mahsyar dan sebagainya. Jadi nak masuk, nak berpindah alam daripada alam dunia mesti kematian. Jadi subhanallah tidak ada apa Nabi kata yang boleh menghalangnya. Sekiranya mereka yang beramal suratul ayat kursi selepas solat, insya-Allah dijamin baginya syurga. Kalau kita fikirkan, tengok dah 1.1K. Alhamdulillah kita akan mulakan tajuk kita. Kalau kita fikir muslimin muslimat sekalian, mudahnya nak masuk syurga amalkan ayat kursi je. Dah kalau dia tak tutup aurat macam mana Ustazah? Kalau dia tak solat macam mana Ustazah? Macam mana tak solat? Sebab bacaan tu kena selepas solat. Kalau dia tak bertanggungjawab macam mana Ustazah? Macam ni. Siapa yang istiqamah, sebenarnya bukan mudah nak istiqamah setiap kali lepas solat nak baca ayat kursi. Bukan mudah. Nampak macam mudah, tapi cuba tengok berapa lama kita mampu nak istiqamah baca ayat kursi setiap kali lepas solat. Ada tak, pernah tak kita istiqamah 1 bulan, tak pernah tinggal. 2 bulan, 3 bulan. Kalau kita mampu istiqamah, ayatul kursi ini boleh mengubah diri kita. Daripada orang yang malas jadi pada rajin. Orang yang tak bertanggungjawab jadi bertanggungjawab. Orang yang hati semakin dibersihkan Allah. Lama-lama rasa nak berubah. Lama-lama nak bertaubat. Lama-lama tutup aurat dengan lebih baik. Lama-lama jaga lidah. Orang yang tak tinggal ayatul kursi setiap kali solat, insya-Allah
dia orang yang akan jadi pahit bila nak mengumpat. Orang yang akan berubah akhlaknya. Sebab itu bila Nabi pesan tu, Nabi pesan kata setiap kali lepas solat, bacalah ayat kursi, tidak akan apa-apa yang boleh menghalangmu dengan syurga, masuk syurga, melainkan kematian, maut saja. Jadi mudah-mudahan dengan kita beramal dengan ayat itu, ayat ini, zikir-zikir itu, mengubah diri kita dan akhirnya kita menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh tempatnya adalah di syurga Allah. Itulah yang dimaksudkan. Alhamdulillah. Subhanallah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Penganjur kita pada hari ini, sekarang kita ada 1.5K dah. Alhamdulillah, sayang semua kerana Allah, terutamanya pada muslimat lah. Saya sayang sangat kerana Allah, kerana Rasulullah. Dan terima kasih di atas kasih sayang yang diberikan kepada saya. Daripada follower, atas doa, sokongan, macam-macam saya terima. Saya selalu terima hadiah daripada sahabat-sahabat sekalian. Dan bila saya nampak hadiah tu, saya takkan jual. Mesti saya susun-susun. Ramai yang bagi pokok orkid, pokok hidup, bagilah apa-apa kenangan. Masya Allah, saya sangat hargai. Sebab antara tanda-tanda cinta, Nabi kata tahabu tahadu. Sekiranya kamu menyayangi, maka berilah hadiah. Tapi kalau tak beri hadiah, doa itu satu hadiah yang paling besar, paling utama. Yang sangat saya harapkan adalah doa. Kalau tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian teringatlah pada saya, teringat bila-bila masa, jangan tunggu lepas solat. Lepas solat kadang banyak untuk diri kita. Tapi bila-bila masa teringat, doa. Saya insya-Allah doa itu akan dapat kembali pada tuan-puan, sahabat-sahabat semua. Doa supaya sehat, kuat, istiqamah, teruskan dakwah, teruskan membantu lebih ramai lagi manusia yang nak berubah, membantu orang-orang susah, fakir miskin dan sebagainya. Mudah-mudahan kita buat perkara ini sama-sama. Walaupun mungkin sahabat-sahabat berada di rumah, tak boleh turun buat dakwah, tapi doa tu menjadikan tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua sebahagian daripada perjuangan ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, sekarang 1.7. Okey, kita ni, penganjur kita pada hari ini adalah YAPIM, iaitu Yayasan Pembangunan Islam Malaysia. YAPIM, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM Smart Venture. Okey, YAPIM adalah sebuah yayasan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 13 Oktober 1976 dan diperbadankan di bawah Trustees Incorporation Act 1952. YAPIM menjalankan beberapa aktiviti melalui anak syarikatnya seperti perkhidmatan ibadah korban, Ar-Rahnu, adakah Ar-Rahnu YAPIM, perkhidmatan latihan, jualan emas, farmasi, penyelenggaraan, bangunan dan pasaraya. Okey, Puan Pariha Hassan selaku pemangku ketua pengarah. Terima kasih kepada Puan Pariha Hassan selaku pemangku ketua pengarah dan kepada Ustaz yang menjadi perantara untuk majlis pada hari ini. Baiklah muslimin muslimat sekalian. Sekarang kita nak masuk kepada tajuk yang panas, tajuk yang saya sendiri bimbang untuk bincangkannya dan saya akan berusaha untuk berlaku adil dan saya akan berusaha untuk berhati-hati dalam menyusun kata-kata. Berhati-hati dalam memberikan pandangan. Dan pandangan yang bakal saya berikan bukan pandangan peribadi ataupun kefahaman saya sendiri. Tapi insya-Allah ini berdasarkan rujukan-rujukan, berdasarkan kajian, berdasarkan pembacaan dan juga apa yang pernah saya belajar. Masya Allah. Okey, baiklah. Apakah tajuk kita? Boleh tuliskan tajuk ya. Tajuk kita ialah antara dua, isteri ataupun ibu. Antara dua, isteri ataupun ibu. Jadi saya yang bercakap, saya juga berada dalam situasi ini. Maksudnya saya ada suami saya juga ada ibunya dan saya sebagai isterinya. Bagaimana kita kadang-kadang melihat suami kita tersepit. Kita dah ada perancangan lain, kita ada impian lain, kita ada kehendak lain. Manakala ibunya pula ada impian lain, ada kehendak lain, ada kemauan lain. Bagaimana kita lihat suami kita dan kadang tersepit. Menjaga hati kita tidak mahu terluka, menjaga hati ibunya juga tidak mahu terluka. Subhanallah. Akhirnya kadang-kadang suami yang terluka, lelaki yang terpaksa mengorbankan dirinya lalu dia terluka. Okey, insya-Allah Islam adalah satu agama menyelesaikan semua masalah. Kalau kita betul-betul ikut aturan Islam, kita akan ketepikan perasaan. Sebab perasaan ini pertama, okey, sebelum kita masuk betul-betul tajuk, muslimin muslimat sekalian, dalam tubuh badan kita ada beberapa unsur. Kita ada akal. Akal,
kita ada akal ataupun kita sebut bahasa modennya mental. Kita ada fizikal kita ada emosi dan juga kita ada rohani. Subhanallah. Jadi apabila kita sebut perasaan ini sentiasa berubah. Perasaan sentiasa berubah. Sekejap perasaan kita happy, sekejap sedih, sekejap tak puas hati, sekejap marah. Perasaan ni kita boleh sebutkan emosi lah, emosi perasaan kita. Jadi siapa yang hidup berpandukan emosi, maka dia akan sentiasa melakukan kesilapan demi kesilapan. Sebab emosi ini paling dekat dengan nafsu. Emosi paling dekat dengan nafsu. Manakala siapa yang kuat dari sudut rohani, kuat daripada rohani, ini orang yang lebih istiqamah. Ujian apa pun datang, dia tetap sabar, dia tetap redha, dia tetap dengan cara dia berdoa, bersangka baik. Dengan rohani yang kuat, dia boleh jadi memaafkan, dia boleh jadi mengalah, dia boleh jadi kuat, dia boleh jadi tenang. Sebab itu, untuk menghadapi apa pun konflik kehidupan, sama ada rumah tangga, pekerjaan, memang kekuatan rohani adalah perkara nombor satu. Kalau kita gagah kuat fizikal pun rohani tak kuat, kita lemah sebenarnya. Sebab ada orang gagah perkasa tapi rohaninya tak kuat. Bila datang saja ujian, ramai mana orang yang gagah perkasa boleh bunuh diri. Ramai mana orang yang ilmu tinggi, ilmu mental, akal dia tinggi, profesor apa, bunuh diri. Ramai mana orang yang ada kasih sayang orang sekeliling. Maksudnya keperluan emosi dia, dihargai kasih sayang itu ada, tetapi bunuh diri. Maksud saya ialah kekuatan yang paling utama rohani. Bila rohani kita kuat, fizikal kita akan kuat. Mental kita akan kuat. Emosi kita akan kuat. Okey, sekarang antara tajuk kita ni antara dua, ibu dan isteri. Okey, baiklah. Pertama kita merujuk satu hadis Nabi SAW. Okey, jadi siapa yang nak jadi aktif, nak naikkan lagi perbincangan kita ini, boleh tak bantu saya untuk tuliskan nota yang bakal kita bincangkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, masing-masing boleh ikut saya ya, saya baca, muslimin muslimat boleh ikut. Okey, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu qala ayyul amalu afdalu qala as-salatu liwaqtiha qala qultu summa ayyu qala birrul walidaini qala qultu summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari. Yang bermaksud, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan amalan apakah yang paling afdal. Lalu baginda menjawab, solat pada waktunya. Masya Allah. Muslimin muslimat sekalian, Nabi ditanya, apakah amalan yang paling afdal, yang paling utama ya Rasulullah? Lalu apa jawapan Rasulullah? Nabi jawab, as-salatu liwaqtiha, iaitu solat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, apakah amalan yang seterusnya? Jawab baginda, berbakti kepada kedua ibu bapa. Berbakti kepada kedua ibu bapa. Bila sebut kedua ibu bapa, bukan ibu bapa kandung sahaja, termasuk ibu bapa mertua. Ibu bapa mertua. Nanti kita akan kupas sikit kedudukan ibu bapa kandung dan ibu bapa mertua. Ada beza tak? Seorang suami bila dia menikah, dia ada ibu dia dan dia ada ibu mertua. Jadi mana yang perlu dia dahulukan? Masya Allah. Dia perlu mendahulukan kedua-dua ibu. Bukannya nombor satu ibu dia, nombor dua ibu mertua. Sebab daripada ibu mertua lahirnya isterinya. Daripada isterinya lahirnya anak-anaknya. Dan kedudukan seorang ibu, dia tak akan jatuh. Dia tak akan turun martabat dia. Bukan dengan anak dia, anak perempuannya itu telah pun nikah dengan seorang lelaki, kedudukan ataupun martabat dia sebagai seorang ibu jatuh turun, tak. Ibu sekali jadi ibu, selamanya jadi ibu, dan kedudukannya begitu. Jadi seorang suami yang bertanggungjawab, seorang lelaki yang beriman, lelaki yang soleh,
dia akan berlaku adil untuk kedua-dua ibu. Jangan hanya menjaga ibu kandung sahaja. Jika dia banyak menyakiti hati ibu mertua, kemungkinan besar akan beri kesan dalam hidup dia. Hidup tak berkat, perniagaan tak maju, hidup tak tenang, pekerjaan tak berkat, kebahagiaan susah nak dapat. Faham ya maksud saya? Sebab ramai orang lelaki, minta maaf, dia lebih cenderung menjaga ibunya. Ibu mertua, dia tak jaga. Ibu dia kalau boleh, bukan kalau boleh, berusahalah. Kalau kepada ibunya dia beli telekong, kepada ibu mertua juga beli telekong yang sama. Kalau kepada ibunya dia bagi RM100, ibu mertua juga dia bagi RM100. Kalaulah minggu ni balik rumah ibu dia, minggu depan baliklah juga rumah ibu mertuanya. Dan seorang wanita yang solehah, dia tak akan mendesak dan memaksa anak lelakinya hanya untuk mendahulukan dia. Bahkan ibu yang solehah, wanita yang solehah sentiasa ingatkan pada anak lelakinya supaya berlaku adil kepada mertuanya juga. Bahkan kalau anak lelaki asyik balik rumah dia, dia pula yang cakap, kau ni asyik balik rumah mak mertua macam mana? Itu pun mak juga tu. Mak fahamlah perasaan mak tu sebab dia pun mak macam mak. Tak ada beza. Dia pun susah payah melahirkan isteri kau. Daripada isteri kau tu lahir anak kau yang kau banggakan itu. Yang jadi zuriat keturunan tu. Yang mana jadi sumber rezeki kamu sekarang. Anak-anak tu pantaran rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan sebab susah payah, isteri kau mengandung, melahirkan, tak dapat anak tu. Dan kalau bukan susah payah, mak dia mengandung, melahirkan, kau tak ada isteri kau tu. Ini ibu yang solehah. Ibu yang misali. Ibu yang sentiasa memperingatkan anak lelakinya supaya menjadi anak yang bertanggungjawab. InsyaAllah, bagi seorang ibu yang begini, syurga baginya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Jadi, jelas. Saya pernah dah merujuk, saya baca dan sebagainya. Kedudukan seorang ibu mertua dan juga ibu kandung dari sudut pandangan agama Islam, keduanya adalah sama. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran kita sebut firman Allah, tapi kita nak kembali pada hadis ini. Nabi kata, berbakti kepada kedua ibu bapa. Berbakti kepada kedua ibu bapa. Tak ada beza. Masa bukan sebut ibu bapa kandung, ibu bapa sama ada mertua atau tidak, ibu bapa kandung kedudukannya adalah ibu bapa. Okey, kemudian aku bertanya. Siapa yang bertanya ni? Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Kemudian aku bertanya, apakah lagi seterusnya? Apakah amalan yang paling afdal? Kemudian Nabi menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Saya nak bawakan satu kisah benar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat pemuda datang jumpa Rasulullah ketika Rasulullah memanggil panggilan untuk jihad. Maksudnya ada panggilan untuk pergi perang, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi panggil, ramailah yang datang. Sahabat-sahabat Nabi menawarkan diri untuk turut serta dalam sebuah peperangan. Kemudian datang ada seorang pemuda, lalu Nabi bertanya. Nabi kata, adakah kamu mempunyai orang tua? Adakah mempunyai ibu bapa? Lalu ia kata, ya Rasulullah, benar. Dia jawapan jumpa Rasulullah nak menyerahkan diri, nak pergi ikut sama berperang. Lalu Nabi kata, bagimu jihadmu ialah menjaga dan berbakti kepada kedua orang tuamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Bukanlah Nabi menidakkan kepentingan untuk melakukan jihad. Mungkin situasi tersebut Nabi tengok dah ada dah ni, cukup dah ni. Yang ni bapa dan mak dan ayah dia mungkin dah ada orang lain juga jaga. Dan pemuda yang datang ini, kalau dia pergi ikut perang, tidak ada siapa yang boleh menjaga, menggantikan tempatnya untuk menjaga orang tuanya. Sebab pergi perang bukan sehari dua ya, perjalanan makan beberapa hari, perang pula, balik pula. Jadi bila seorang pemuda datang dan mungkin Nabi tahu latar belakang dia, mungkin ibu bapa tu kalau dia ikut perang, bahkan kalau dia meninggal dalam peperangan, siapa yang akan menjaga orang tua ni? Lalu Nabi kata, jihad bagi kamu adalah memelihara, menjaga, berbakti kepada kedua orang tuamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Saya nak tanya di sini, siapa di sini yang masih ada ibu dan ayah? Siapa di sini ada ibu dan ayah? Sila tuliskan nama ibu dan ayah dia. Sedihlah pula yang ibu ayah dah meninggal. Saya pun ayah saya dah meninggal dunia 2 tahun lepas. Jadi sekarang boleh tak masing-masing yang ikut serta tuliskan komen, doakan ya Allah
berkatilah, rahmatilah ibu dan ayahku, tulis nama. Saya nak baca, tuliskan nama, ya Allah, rahmatilah, kasihanilah, ampunilah ibuku, tulis nama, bapaku sekian. InsyaAllah dan masih sama, ada orang yang baca, doakan sama. Sebab apa saya sebut begini, kalau boleh, kalau kita doa selepas solat atau waktu bila-bila, time kita doakan untuk ibu ayah, sebut nama mereka. Ya Allah, engkau pelihara dan jagalah ayahku, Harun bin Ismail. Bila kita sebut nama, dia punya efek tu lain tau. Dia pergi dalam tu. Ya Allah, jagalah dia, Ya Allah. Macam tu kan. Ya Allah, pelihara dan kasihanilah, ampunilah ibuku, Fikriyah binti Awang. Kita sebutkan. Maksudnya, sama juga kalau kita doakan anak-anak. Doa suami kita sebut. Ya Allah, jaga, murahkan rezeki suamiku, Ya Allah. Beri kekuatan pada suamiku. Jadi suamiku yang soleh, Ya Allah. Suamiku, Ya Allah. Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Masya Allah. Ya Allah, ibu mertuaku, Ya Allah. Peliharalah dia, lindungilah dia, Ya Allah. Aku sayang dia, Ya Allah. Tengku Zaini. Sebut macam tu. Itu mertua saya. Ibu mertua. Bapa mertua pula, Ya Allah. Aku sayang bapa mertuaku, Ya Allah. Peliharalah dia, Ya Allah. Jagalah dia, Ya Allah. Kasihanilah dia, ampunilah dia, Ya Allah. Berikanlah dia husnul khatimah, Ya Allah. Untuk bapa mertuaku, Tengku Yahya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, time anak pun kita sebut, Ya Allah. Untuk anak-anakku, Ya Allah. Sebut Atika, Luqman, Imran, Maisarah, Sofwan, Raihana, Fatimah, Ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, anak yang solehah, Ya Allah. Mencintai Al-Quran, menjaga aurat, pelihara daripada maksiat. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita tulis doa, kemudian tulis nama ibu dan ayah kita. Video ni kadang-kadang kekal, bukan kadang-kadang, memang akan kekal lama. Kita tak delete, kita tak apa. Tetapi doa yang kita tulis itu mungkin ramai lepas ni yang baca, yang sama mendoakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila cakap pasal ibu ayah ni, memanglah kita akan rasa, memang sebab, memang akan rasa apa ni? Ya, betul kan? Lagi kalau ibu ayah kita yang dah tak ada. Itulah rindu yang sangat dalam, yang tidak ada, yang kita tak boleh nak gambarkan rasa rindu tu bila kita kehilangan orang yang kita cintai. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi, okey, kita pergi kembali kepada hadis Nabi SAW tadi. Bila Nabi ditanya, Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Nabi sebut yang pertama, solat pada waktunya. Kemudian lalu baginda menjawab, solat pada waktunya, solat di awal waktu, itu amalan paling afdal. Kemudian aku bertanya, apakah amalan seterusnya? Nabi menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, apakah lagi seterusnya? Jawab baginda, berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin, muslimat sekalian, pernah saya dengar kata-kata, saya tak ingat kata-kata Imam Al-Ghazali ke, Imam Syafi'i ke, Imam Maliki ke, saya tak ingat, tapi imam-imam besar ni lah. Dia kata, sesungguhnya sekiranya aku ada ibu dan ayah. Maksudnya sesungguhnya jika aku ada ibu dan ayah. Sesungguhnya jika aku ada ibu dan ayah, aku lebih mencintai mengurutnya. Maksudnya kalaulah urut tu kan, urut ibu ayah, urut badan dia, urut tubuh badan dia. Dia kata lebih aku cintai daripada bangun sepanjang malam. Masya Allah. Maksudnya alim ulama ni bila sebut macam ni, dia kata sesungguhnya aku mengurut ataupun menguruskan, begitulah, menguruskan ibu ayahku pada waktu malam hari, lebih aku cintai, melebihi daripada aku bangun sepanjang malam. Maksudnya bangun qiyamulai, bangun baca Quran, bangun solat sepanjang malam. Kerana apa? Kerana betapa besarnya ganjaran dan pahala kebaikan yang Allah akan berikan kepada mereka yang berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Kita mungkinlah kan urut 10 minit dah lengah lah, mak dah lengah lah, ayah dah lengah lah, urut dah lengah. Tapi kalau kita faham betapa besarnya hikmah, betapa besarnya kebaikan, betapa hebatnya ganjaran yang Allah akan berikan kepada seorang anak yang memegang tubuh badan ibunya, dia urut orang tua, urut bahu,
Urut kaki walaupun mungkinlah mak kita, ayah kita tu kata tak payahlah, tak apalah, kau pun pernah, tak apalah. Tapi buat. Itulah kalau kita buat, Masya Allah muslimin muslimat sekalian, percayalah rezeki kita akan lapang, hati kita akan tenang, banyak urusan dipermudahkan Allah, banyak masalah diberi jalan keluar. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, saya kan kalau ada macam ada mengecilkan hati ibu saya lah. Ibu saya sekarang kita tak ada ayah kan. Mengecilkan hati ibu, saya memang takkan tenang. Saya takkan tenang. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita betul. Walaupun kita rasa kita betul. Kita rasa apa yang mak kita cakap tu tak betul. Walaupun kita rasa macam kita buat benda yang betul. Tapi kita tahu mak kita terasa hati dengan kita. Kecil hati. Segera dan jangan melambatkan. Jangan tangguhkan minta maaf. Walau bagaimanapun keadaan, jangan lambatkan minta maaf. Masya Allah. Dan minta maaf tu rasa lega, rasa lapang. Barulah urusan tu macam dipermudahkan. Kalau tak ada je masalah, ada je ujian. Lepas tu teringat, ya Allah, kena cepat-cepat minta maaf ni. Bukanlah buat dosa besar ke apa. Mungkin kadang-kadang ada benda yang kita jawab. Bila mak cakap macam ni, kita jawab. Walaupun mak tu nampak macam okey, tapi kita bimbang takut dia terasa hati. Dan subhanallah, untuk ibu ayah, harta yang paling berbaloi kita beri. Kita keluarkan. Kadang-kadang kita ni banyak sedekah pada orang susah, bagi orang ni. Walaupun ibu ayah kita tidak susah, harta yang paling utama yang Nabi sebut di dalam hadisnya, sesungguhnya harta yang dibelanjakan yang paling utama di sisi Allah, maksudnya harta yang paling terbaik yang kau keluarkan daripada hartamu adalah yang kau berikan kepada ahli keluargamu, yang kau berikan kepada ibu dan ayahmu. Masya Allah. Kalau ada di kalangan kita sekarang yang sedang kesempitan hidup, ada banyak masalah, mungkin sebab kita juga ada masalah dengan ibu ayah kita. Cuba cek. Mungkin ada kita tak minta maaf sungguh-sungguh, tak sebut salah kita tu, tak betul-betul ikhlas minta maaf. Kemudian kita tak ada benda yang tak selesai dengan ibu ayah kita, ada yang janji kita tak lunaskan. Anak-anak, kadang kita janji, okey mak, nanti nak balik. Lepas tu sampai minggu, minta maaf mak, tak nak balik lah, minggu ni sibuk. Minggu depan insya-Allah. Minggu depan telefon lagi, minta maaf mak. Allah Akbar. Orang tua memang dia akan cakap, okey, tak apa, faham. Tapi hati dia dah kecil hati. Hati dia dah terasa. Kita rasa dengan kita kerja keras, kita kerja kuat untuk bisnes, kita boleh maju. Kita rasa kita kerja keras untuk bisnes, kita rasa rezeki kita luas. Tapi kita lupa sebenarnya ada manusia yang sentiasa mendoakan kita tanpa henti. Ada manusia yang membesarkan kita dengan susah dan payah. Ada manusia yang berkorban memberikan kita pendidikan sehingga kita pandai dan kita boleh uruskan perniagaan, uruskan itu, uruskan ini. Subhanallah, kalau hari ini orang memuji kita, hakikatnya pada diri kita ini adalah hasil daripada sentuhan ibu dan ayah kita. Sama ada sentuhan itu lembut atau sentuhan itu kasar, sentuhan itu garang, sentuhan itu sayang, sentuhan itu marah. Semua itu adalah caranya Allah sedang membentuk kita pada hari ini. Sebab itu wahai para anak sekalian, semua anak, semua ada ibu dan ayah, wahai para anak sekalian, walau sebesar apapun kesalahan ibu ayah kepada kita dalam proses mendidik kita, sebesar apapun yang kita rasa tak puas hati pada ibu dan ayah kita, tidak sama sekali boleh mengatasi betapa hebat dan betapa besarnya pengorbanan yang telah mereka lalui dalam proses membesarkan kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita lupa ketika kita baby, ketika kecil, kita lupa. Saat mereka mendukung kita, membersihkan najis kita. Saat mereka cium kita tanpa henti. Ibu ayah kita cium kita, bukan setakat pipi ya. Mereka cium kaki kita tau. Tapak kaki kita tu dicium-cium. Walaupun kita berbau, kita busuk. Air liur kita dilap tanpa rasa geli, air liur kita. Hingus kita ke apa ke, peluh kita ke. Daripada kita tidak mampu berjalan, kita tidak mampu untuk melangkah walau satu langkah, ibu ayah kita yang pimpin dengan sabar sampai kita boleh berlari.
Tapi bila kita dah mula berlari dan berjalan, kita jauh meninggalkan mereka. Saat ketika kecil kita tidak tahu nak berkata walau satu patah perkataan, mereka yang sabar mendidik kita. Sebut ibu, sebut mak, sebut alif, sebut ba, sebut tah. Sebut itu, sebut ini. Tapi tak kala kita dah lancar berkata-kata, kita banyak pula menyakiti hati mereka dengan kata-kata kita. Subhanallah. Ibu ayah kita, muslimin-muslimat sekalian, begitu sabar menyuapkan kita. Kadang kita lari nak makan, kita lari. Kita tak nak makan, kita lari. Tapi mereka sabar pujuk kita, cari makanan yang kita suka, kejar kita. Semua memori itu kita lupa. Semua memori itu kita tak ingat, muslimin-muslimat sekalian. Kita lupa memori ketika umur 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Memori kita umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita lupa. Sebab Allah tak izinkan untuk kita ingat memori saat masa kita kecil tu, kita tak ingat. Tetapi Allahu Akbar, Allah simpan semua memori ini untuk diberikan peluang kepada kita hari ini untuk kita membalas kebaikan ibu ayah. Sebab itu Masya Allah, muslimin muslimat sekalian, kalau sesiapa pada saat ini rasa macam susah hati, tak tenang, rasa gelisah, rasa macam ada semua benda serba tak kena, perkara pertama, cek dengan ibu ayah. Telefon cepat, mesej, dengar suara mereka, minta maaf. Walaupun kita rasa kita tak ada buat salah, tapi mungkin ada yang kita tanpa sedar. Minta maaf sungguh-sungguh sementara masih dengar suara mereka. Siapa yang masih ada ibu ataupun ayah, Allah boleh ambil ibu ayah kita bila-bila masa. Sekarang saya menjadi seorang perindu. Perindukan arwah ayah yang pergi 2 tahun yang lepas. Rindu apa? Rindu wajah dia. Rindu senyuman dia. Rindu suara dia. Rindu nak salam tangan dia. Rindu nak peluk dia. Rindukan semuanya. Subhanallah. Jadi siapa yang masih ada ibu ayah, sementara boleh telefon. Saya mesej ayah saya simpan sampai sekarang. Sebab dulu selalu mesej kan. Mesej, subhanallah. Walaupun nombor tu ayah dah tak ada, dah tak guna, tapi mesej ayah tu kita simpan. Bila rindu baca mesej ayah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi siapa adik-adik, anak-anak yang sedang mendengar, Masya Allah, sementara ada ibu ayah, telefonlah sekerap mungkin, mesejlah sekerap mungkin. Jangan pernah rasa boring melayan soalan yang sama. Jangan pernah rasa boring melayan perbualan yang sama. Tak ada cakap benda lain. Memanglah cakap dengan orang tua ni tak ada cakap benda lain. Sebab modal apa? Makan apa? Minum apa? Buat apa? Hari ni macam mana? Walaupun cerita hari-hari sama, jangan pernah boring. Sebab satu hari kita sangat rindukan suara itu. Satu hari kita akan sangat rindukan. Masya Allah. Mohon maaf ya, saya jadi macam emosi sikit. Memang tajuk hari ni ada antara ibu dan isteri. Jadi kita juga seorang ibu dan kita juga ada ibu, kita juga ada bapa. Jadi Masya Allah, muslimin-muslimat sekalian, Nabi menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapa. Jangan sesekali ya kita rasa macam ni. Mak, orang nak baca Quran dah pula, dah lama dah huruf mak ni. Sebenarnya dengan huruf mak itu, walaupun lama, urut ayah tu uruskan dia ke, mak ajak, temanlah mak, nak pergi cari baju. Lepas tu pergi baju, mak pula banyak kena. Tak berkenan baju ni, nak pergi kedai lain. Jangan rasa itu satu kerugian. Bahkan seorang anak ni kalau ada peluang boleh memanfaatkan masa untuk ibu, manfaatkanlah. Mak tak apa, mak tak berkenan kat sini, kita pergi kedai lain. Pergi kedai tu, mak tak berkenan lagi. Tak apa mak, kita pergi kedai satu lagi. Lepas tu mak pula nak cari selipar pula. Janganlah pula kita hedik dia. Mak, pilih je lah mana yang ada. Tak payahlah nak buang masa. Selipar, pakai je yang penting. Sebab masa kita kecil kita lupa ya. Masa mak cari baju kita, baju raya kita. Masa cari kasut kita masa kecil. Mak pergi banyak kedai. Terai sana, terai sini. Tapi mereka pun lupa untuk cerita kembali pada kita. Tapi tengok pada hari ini kita buat apa pada anak kita. Nak cari kasut tu kan berapa kedai kita pergi. Nak cari baju raya tu berapa banyak page kita tengok. Berapa banyak iklan kita tengok nak buat yang terbaik. Mak ayah kita pun sama. Mereka pun sama buat begitu. Saya nak cerita satu kisah benar kemarin dulu.
Saya ada ambil gambar dengan makcik ni. Kemarin dulu hari Ahad, selepas kita habis program petang tu kan, dalam pukul 6.30, sekarang ada bapa mertua kami, ayah suami saya ada datang rumah, tidur kat rumah beberapa hari. Jadi beberapa hari ni kami ada masa untuk menyantuni bapa mertua, Masya Allah, macam ayah kandung lah. Subhanallah, bila ada ayah mertua ni kan, kita bila ada ayah datang ni, minta doa je selalu. Saya panggil ayah mertua ni dipanggil Ku sebab namanya Tengku Yahya. Kami memang panggilan Tengku ni dipanggil Ku macam tu. Jadi saya kalau bila Ku ada ni kan, saya Ku doa ya. Dia datang kedai galeri Ustazah Asma, minta Ku buat solat hajat. Lepas tu Ku pun bapak mertua ambil buat solat hajat, ambil air, bacakan. Kita pun lenji-lenji kedai apa semua, kita pun buat minum. Dalam kereta Ku doa ya. Bila borak je minta doa. Ku doa ya supaya berjaya. Ku doa ya kami istiqomah. Ku doa ya. Tak ada benda lain. Kalau dengan orang tua ni tolong minta doa. Tolong jangan kedekut. Lidah mereka ni lidah yang barakah. Minta doa ya, aku doakan ya, aku doa. Jawab, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya nak cerita, dapat 2 hari, kemarin dulu, semalam hari Isnin, hari Ahad. Selepas habis di kedai, Masya Allah, kami pergi makan di satu kedai makan orang Islam kita, Melayu Islam. Lepas tu saya pergi makan kedai tu. Masa saya sampai, saya tengok ada satu meja, ada 2 orang saja di meja tu. Ada seorang wanita tua, macam saya rasa umur dia 50 lebih kot. Ada seorang ibu dan seorang anak lelaki. Berdua je kat meja makan tu. Kami ambil meja makan depan sikit, dia belakang. Jadi masa dia nampak saya pun tegur, apa khabar? Memang kalau jumpa orang kita tegur, kita sayang, kita suka kan. Kita tegur. Lepas tu saya pun kata, saya tanya, makan dengan siapa? Kenapa makan berdua je ke? Tak Ustazah. Sebab apa saya tanya? Sebab saya tengok meja yang dia duduk tu ada banyak pinggan-pinggan. Banyak pinggan, ada banyak gelas. Macam makan ramai-ramai. Sebuah keluarga besar. Lepas tu saya tanya, makan berdua ke banyak-banyak? Tak, kami makan satu keluarga Ustazah. Lepas tu saya tanya, lepas tu mana ramai-ramai lelaki mana? Makcik. Lepas tu dia kata ni anak sulung saya lelaki. Anak sulung saya ni Ustazah lelaki. Nama dia Kashfur. Saya ingat nama. Nama dia Kashfur. Lepas tu ibu ni dia puji apa anak dia. Dia kata Alhamdulillah Ustazah, anak saya 5 orang, semua lelaki. Saya tengok 5 orang ke 6 orang. Semua lelaki Ustazah. Tapi anak-anak ni baik, bagus Ustazah. Walaupun tak ada anak perempuan, dia orang macam anak perempuan. Kemah rumah kai semua dia orang tolong saya Ustazah. Anak ni kan duduk sebelahnya, anak lelaki duduk sebelah, senyum, tunduk, senyum. Saya kata ya Allah Kashfur, Ustazah tengok kamu pun, Ustazah tahu kamu anak yang baik. Ustazah tengok kamu ni pun, kamu memang anak yang baik. Saya tengok anak lelaki dia. Saya tanya umur berapa dia? Umur 18. Oh habis SPM. Okey, lepas tu nak masuk ITM ke nak masuk mana? Saya tak ingat. Tapi baru nak masuk universiti lah. Lepas tu saya kan tanya tadi, mana orang lain? Tahu tak tuan-tuan perempuan muslimat sekalian? Saya ada ambil gambar, saya minta izin, saya akan share dekat Facebook. Saya kata cerita keluarga yang hebat. Ibu ni kan kita nampak kalau orang susah, orang miskin pakaian dia macam mana. Dengan tudung elok, tudung labur, tapi nampak kelihatan tudung itu lusuh. Baju anak lelakinya lusuh, seluar anak lelakinya lusuh. Kita nampak pada pakaiannya itu kelihatan kesusahan hidup mereka. Lalu ibu ni jawab apa? Dia kata, Ustazah, kami ni orang susah, orang biasa, suami kerja kampung. Suami ni kerja macam-macam lah, asal kerja dapat buat sebab suami ada penyakit usus. Saya pula radang paru-paru. Tapi Ustazah Alhamdulillah setiap 1 bulan sekali kami akan bawa anak makan kat kedai. Nak gembirakan hati anak-anak Ustazah, sebulan sekali mesti bawa makan kat kedai makan. Tapi kami tak ada kereta, jadi kami tunggu giliran. Suami akan angkut seorang-seorang. Masya Allah. Masa saya tengok, macam tu ke makcik? Ya, ni kami duk tunggu giliran lah ni. Maksudnya nak datang ke kedai makan, saya tanya duk taman mana, jauh jugalah taman tu.
Dia cari kedai yang mampu untuk dimakan, bukan kedai mewah, kedai yang murah, mampu dimakan sekeluarga. Maksudnya nak datang kedai tu, angkat seorang-seorang. Ada motor je satu. Ada motor saja. Angkat, mungkin angkat isteri dulu. Lepas tu balik semula ke rumah. Angkat anak pertama. Balik semula. Angkat anak kedua. Balik semula. Angkat anak ketiga. Bayangkan. Nak ke sampai seorang-seorang tu makan masa berapa lama. Bila dah siap makan pula, hantar pula seorang-seorang anak. Sebab ada motor je satu. Wallahualam. Kalau kita fikir kenapa tak naik Grab ke apa, saya fikir mungkin diorang nak berjimat ke apa. Masya Allah. Saya kata, hebatnya makcik. Sebab itu anak makcik sayang makcik. Anak duduk sebelah dekat dia. Senyum. Lepas tu dia ambil gambar mak dia dengan saya peluk mak dia. Saya pun tanya. Ini yang paling utama. Saya memang kalau jumpa, saya suka bercakap. Saya suka tanya. Saya kata, makcik boleh tak share dengan saya apa amalan makcik? Anak-anak makcik baik-baik, bagus-bagus. Makcik ni dia sebut, Ustazah, anak-anak saya Alhamdulillah, diorang ni solat jaga 5 waktu di masjid. Allahu Akbar. Saya bila dengar tu kan, ibu ni jawab macam tu, anak-anak ni solat masjid, 5 waktu jaga, dan makcik tak susah nak didik diorang ni. Sebab abang dia ni bagus, makcik tu kata. Abang dia ni bagus Ustazah. Dia nampak lembut macam ni tapi tegas ni anak lelaki ni. Dia yang suruh adik-adik semayang, dia yang nguruskan. Saya Alhamdulillah syukur. Saya tanya dia, makcik apa amalan makcik? Dia kata tak adalah amalan apa Ustazah, didik anak makcik bukan ada ilmu macam Ustazah. Saya makcik ni biasa je. 5 orang lagi sekolah. 4 orang lagi sekolah. Ni nak masuk universiti. Orang susah, orang miskin ni. Macam mana ni? Mencari kerja, cari. Lepas tu dia kata, Ustazah, makcik ni setiap kali solat, lepas solat, wajib baca Quran. Tu je lah kot yang mana makcik buat. Lepas mayang, wajib baca Quran. Dapatlah 2 muka surat ke, 3 muka surat ke, tapi jangan tinggal. 5 waktu kali sehari, 5 kali baca Quran. Setiap kali lepas solat, jangan tinggal Quran. Saya kata, ya Allah makcik, ini ramai ibu ayah hari ini susah nak buat. Termasuk saya makcik. Termasuk saya. Bukan mudah nak istiqamah setiap kali lepas solat baca Quran. Lepas solat baca Quran. Sebab makcik ahli Al-Quran, makcik jaga Al-Quran, Allah jaga anak-anak makcik. Lepas tu makcik ibu yang penyayang. Saya tahu makcik orang susah ada motor je, tapi gembirakan anak, bawa anak makan kedai sebulan sekali, angkut seorang-seorang, angkut. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak lama nampak dah sampai motor, ambil seorang, ambil. Allahu Akbar, Masya Allah. Allah temukan saya dengan orang-orang yang hebat. Ini orang yang sebenar-benarnya orang yang hebat. Bukannya bila kita sebut orang hebat itu orang kaya, orang jutawan, orang yang sekian. Mereka hebat dari sudut itu. Tapi orang yang hebat itu dalam keadaan dia tidak ada apa-apa, tapi dia memberi segala-galanya. Dia beri kasih sayang. Dia beri perhatian. Dia beri pendidikan pada anak-anak. Masya Allah. Dan saya boleh tengok bagaimana anak dia tu sayang ibu dia. Pegang ibu dia, peluk. Saya kata, kamu sayang mak, kamu sayang Ustazah. Ini nampak orang miskin tapi sebuah keluarga yang sayang, yang kaya dengan kasih sayang. Kaya dengan kasih sayang. Subhanallah, kaya dengan kasih sayang. Masya Allah, muslimin, muslimat sekalian. Jadi sebagai seorang anak, ingatlah balik. Kalau ada masa satu hari pun berbalai tau kita balik. Jangan kita kata, alah sehari je Ustazah, nak balik pun masalah, duduk sekejap. Tak, bagi seorang ibu, bagi seorang ayah, satu hari pun sangat bermakna bagi dia. Contohlah kita ada cuti satu hari kan, kita balik hari ni, duduk satu hari tengok muka mak, makan dengan dia, layan dia, dengar dia cerita. Kemudian kita balik. Mak, orang boleh balik sehari je mak. Tak apa ya mak, Allahu Akbar. Tak apa. Tak apa. Jangan kita duduk tangguh. Mak, tunggu ya bulan depan orang balik, ada cuti 3 hari. Tunggu. Jamin tak mak kita hidup sampai bulan depan? Jamin tak? Sebab itu saya jumpa anak-anak yang soleh-solehah. Walaupun duduk jauh, Terengganu, Kelantan apa semua, setiap bulan wajib balik. 2 hari, walaupun cuti 2 hari, walaupun penat perjalanan, tapi Allah, sepanjang perjalanan tu pahala tau. Sepanjang kilometer, sepanjang minyak yang kita keluarkan, setiap masa yang kita bergerak menuju ke rumah ibu ayah kita diberi pahala. Digugurkan dosa-dosa kita, Masya Allah, Allahu Akbar. Kadang-kadang masalah kita ni, kalau pergi jauh sebab berjalan, tak ada masalah. Berjalan, bercuti, melancong, tak ada masalah. Tapi bila timbul nak balik rumah orang tua, timbullah pula mak orang
penat, satu hari perjalanan, pergi balik sekian. Ni jimat, nak kena jimat, belanja banyak orang ni. Tapi bila bab melancong, pergi membelah, tak ada perhitungan nak jimat tu. Allahu Akbar, subhanallah. Baiklah muslimin, muslimat sekalian. Sekarang tajuk kita ni lebih kepada ibu bapa lah ni kan. Tak apalah ya. Masya Allah. Sebenarnya tajuk kita antara dua, ibu dan isteri. Ibu dan isteri. Alhamdulillah, Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Lepas solat, jangan lupa doa ibu ayah kita ya. Doa apa? Ini doa yang Nabi ajar. Rasulullah SAW sendiri ajar doa ni. Subhanallah, ini bukan doa Nabi ajar. Ini daripada firman Allah, daripada Al-Quran. Doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir lana zunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ufir lana zunubana, ya Allah ampunilah kami. Allahumma ufir lana zunubana waliwalidayna, dan kepada kedua ibu bapa kami. Warhamhuma, dan ya Allah rahmatilah kedua mereka ya Allah, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka mengasihiku saat kecilku. Allahu Akbar. Hebat kan doa ni? Bayangkan ya muslimin muslimat, doa ini bagaimana susunan sebagaimana waktu kecilku. Kenapa tak sebut masa remaja, masa besar? Sebab ketika kecil kita lupa bagaimana mereka berkorban untuk kita. Satu memori yang kita tak ingat sampai sekarang. Apa yang mereka lalui masa kita kecil. Saya pernah masuk tandas dekat RNR. RNR kan ramai tandas. Ramai pula. RNR kan banyak tandas. Kemudian saya dengar ada seorang anak di luar tandas. Mungkin mak dia dalam tandas kot. Saya bayangkan mak dia dah tua. Saya tak tengok lah, saya tak tunggu. Tapi saya dengar anak dekat luar ni, dia menjerit-jerit dekat mak dia. Mak, cepatlah sikit. Kenapa lama sangat? Mak, buat apa lama dalam tu? Dia jerit-jerit. Saya masa tu kan menangis. Saya menangis. Saya nak tegur dia. Saya nak tegur. Saya nak tegur, sabarlah, tunggulah orang tua tu. Masa tu saya rasa macam nak tegur dia, tapi saya tak ada kekuatan masa tu nak tegur. Saya cuma rasa sebab. Sebab apa saya rasa sebab? Saya kata, dalam hati saya kata, saya bayangkan masa kita kecil, bagaimana mak ayah kita sabar tunggu kita pergi tandas. Kalau kita sembelit, mak ayah kita sabar. Mak ayah mungkin, kalau masa kita kecil tapi kita tak ingat. Kita mesti ada sembelit masa kecil. Budak-budak biasa sembelit. Saya rasa masa kita kecil, bila kita sembelit, mak ayah kita akan sabar tunggu najis tu keluar. Mungkin mak ayah kita akan urut. Mungkin mak ayah kita akan urutkan seluar kita, kemudian hantar kita dekat tandas, lepas tu suruh duduk, dan mak ayah kita tak akan jerit-jerit. Cepatlah sikit, apa lama sangat buang air tu, tak ada. Maksudnya saya bayangkan ketika tu, wahai anak, sabarlah dengan ibu ayahmu yang tua. Ketika kamu tidak berdaya ketika kecil, kamu tak boleh uruskan najis kamu sendiri, buang najis sendiri. Ibu ayah kamu yang uruskan kamu. Jadi sekarang bila ibu ayah sudah tua, sabarlah bila mereka lambat dalam buang air. Uruskanlah. Kalau boleh masuk dalam tandas, masuk. Saya dulu pun pernah, Allah beri saya peluang untuk uruskan ibu ayah saya yang sakit. Ketika ibu ayah sakit, kita rasa seronok bila boleh uruskan, masuk dalam tandas, bantu keluarkan, turunkan, bantu hulurkan air. Walaupun ibu ayah kita mampu basuh saya, tapi bila buat macam tu, saya rasa ya Allah, syukur Allah bagi peluang untuk uruskan ibu ayah seperti mana mereka pernah uruskan aku masa kecil. Tapi walaupun ada iras, tapi takkan pernah sama ibu ayah kita uruskan kita dengan kita uruskan ibu ayah. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita kan sekarang saya ada anak kan. Saya ingat masa kecil pun, mak dan ayah ni bersihkan telinga kita kan, bersihkan telinga. Sekarang pun saya buat benda yang sama pada anak-anak. Semalam beratur anak-anak. Kita ambil torchlight, kita pun tengok dalam lubang telinga, kita pun buat. Masa saya buat tu, saya teringat masa kecil dulu pun selalu sebulan sekali, 2 bulan sekali akan hulur telinga untuk dibersihkan oleh ibu ayah kita. Sekarang ada tak kita bersihkan telinga ibu ayah kita? Masya Allah. Mungkin kadang-kadang kita rasa geli nak tengok najis dalam telinga. Kan nak buka, nak tarik. Kalau ada peluang tu, kita minta mak ayah kita duduk atas riba kita, kita kata nak tengok telinga. Nak tengok telinga. Tengok telinga orang tua kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Buatlah
sekiranya kita, bukan sekiranya, cari peluang. Tunggu masa peluang tu tak datang, kena usaha. Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, sekarang saya nak bacakan hadis Nabi SAW tentang sedekah yang paling utama ialah sedekah pada ahli keluarga. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Tasaddaqu. Faqala rajulun, ya Rasulullah, indi dinar. Faqala, tasaddaq bihi ala nafsik. Qala indi akhar. Qala tasaddaq bihi ala zawjatika. Qala indi akhar. Qala tasaddaq bihi ala wadalika. Qala indi akhar. Qala tasaddaq bihi ala khadimika. Qala indi akhar. Qalat anta absar. Okay, dengar elok-elok hadis ini. Hadis ini menjawab banyak persoalan hidup kita. Hadis ini akan menjawab banyak tentang tingkatan keutamaan yang perlu kita berikan dalam harta kita. Siapakah yang paling utama untuk kita sedekah daripada harta kita? Siapakah yang paling utama untuk kita berikan? Untuk kita letakkan, ni kita panggil apa? Aulawiyat. Okey. Subhanallah. Seorang lelaki bertanya, hai Rasulullah. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, aku mempunyai dinar. Maksudnya aku ada duit, ya Rasul. Aku ada harta, ya Allah. Aku mempunyai dinar, ya Rasulullah. Baginda menjawab, sedekahkanlah untuk diri kamu sendiri. Maksud sedekahkan untuk diri kamu sendiri, manfaatkan untuk diri kamu. Keperluan hidup kamu, manfaatkan. Jangan sampai kita memberi dalam keadaan kita juga memerlukan. Kita gunakan untuk keperluan asasi kita. Lalu lelaki ini menjawab lagi, aku mempunyai dinar yang lain lagi. Maksudnya untuk diriku malah ada lebih lagi. Kemudian baginda berkata, sedekahkan kepada isteri engkau. Bila Nabi sebut sedekah, maksudnya ini lelaki yang telah pun melunaskan tanggungjawab pada isteri dari sudut nafkah. Jadi nafkah adalah kewajipan. Jadi kalau kamu ada duit lagi, sedekahkan untuk isterimu. Tambahkan lagi, mungkin bagi hadiah dan sebagainya. Kemudian lelaki ini menjawab lagi, ya Rasulullah, aku masih lagi mempunyai dinar yang lain. Maksudnya lepas bagi isteri pun ada lagi duit yang lain. Lalu dia menjawab, sedekahkan kepada, subhanallah, sedekahkan memula kepada isteri engkau. Lalu menjawab, aku mempunyai yang lain lagi. Lalu dia menjawab, sedekahkan kepada anak lelaki engkau. Kepada, bukan anak lelaki, kepada anak engkau. Maksudnya berikan kepada anak. Lelaki itu menjawab lagi, aku mempunyai yang lain lagi. Baginda menjawab, sedekahkan kepada hamba engkau. Kalau ada hamba, kalau ada pembantu rumah dan sebagainya. Lelaki itu menjawab lagi, aku masih ada yang lain lagi. Baginda pun berkata, engkau lebih tahu. Masya Allah. Muslimin muslimat sekalian, sekarang cuba perhatikan. Hadis yang pertama kita baca, Nabi sebut tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, ibu ayah. Maksudnya, Nabi letak yang kedua, selepas solat, yang kedua ibu ayah, yang ketiga berjihad di jalan Allah. Kemudian hadis yang kedua pula, bila ditanya, ya Rasulullah, aku mempunyai dinar, mempunyai harta. Lalu Nabi kata, sedekahkan untuk dirimu. Kemudian bila ditanya, aku ada lebih lagi ya Rasulullah. Kepada siapa yang aku patut beri? Nabi pun jawab, kepada isterimu. Ya Rasulullah, lepas bagi isteri, aku ada dinar lagi ya Rasulullah. Kepada siapa lagi? Kepada anakmu. Ya Rasulullah, aku ada lagi ya Rasulullah. Kepada siapa lagi? Kepada pembantumu. Kalau ada maid, ada pembantu, bagi. Dia memudahkan urusan hidup kita. Dia memudahkan urusan harian kita. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, aku ada lebih lagi setelah beri pembantu. Lalu dia menjawab, berilah, engkau lebih tahu. Maksudnya Nabi dah tak layan dah. Sebab dah banyak dah ni. Banyak tanya. Tanya, jawab lagi. Jawab, tanya lagi, tanya lagi. Sampai Nabi tanya, Nabi dah bagi jawapan 4. Pertama, kepada isteri, kepada diri, kepada isteri, kepada anak, kepada pembantu. Kemudian Nabi jawab yang kelima, engkau lebih tahu. Masya Allah. Maksudnya di sini, bila ada harta, perhatikan dulu kepada orang yang terdekat. Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, janganlah pula bertanya pada saya, kenapa Nabi tak masukkan ibu? Kenapa Nabi tak jawab, Ustazah, kenapa Nabi tak jawab kepada isteri, kepada ibu, atau kepada ibu bapa, baru isteri? Kenapa Nabi tak ada sebut langsung dalam hadis ini tentang ibu ayah? Nabi sebut isteri, Nabi sebut anak, Nabi sebut pembantu, Nabi sebut tentang orang lain. Subhanallah, Allahu Akbar.
Bila Nabi menjawab sesuatu soalan kepada orang yang bertanya, Nabi tahu kedudukan dan keadaan orang yang bertanya. Dan mungkin orang yang bertanya ini, sahabat Nabi yang bertanya ini tidak mempunyai ibu dan ayah. Mungkin telah kematian ibu ayah. Wallahu alam, saya pun tidak tahu. Asbab, kalau hadis kita Nabi, kalau firman Allah kita sebut sababun nuzul. Sebab nuzul, sebab turunnya ayat. Tapi kalau hadis, dia ada sababul wurudul hadis. Sebab berlakunya penurunan hadis, wahyu hadis itu berlaku ada peristiwa-peristiwa dia. Jadi saya tak pasti sababul wurudul hadzal hadis. Hadis ini turun kepada siapa dan kerana apa Nabi jawab begitu. Jadi Nabi akan jawab berbeza-beza mengikut yang bertanya. Subhanallah. Tapi kita tengok hadis yang pertama Nabi tak sebut tentang keluarga. Nabi sebut yang pertama solat pada waktunya. Kemudian yang kedua bakti pada ibu bapa, kemudian ketiga baru jihad. Jadi dalam hadis itu tak ada perihal keluarga tak. Tapi hadis yang kedua Nabi ingatkan untuk harta kamu siapa yang paling berhak? Diri kamu, isteri kamu, anak-anak kamu, kemudian pembantu kamu kalau ada pembantu. Subhanallah, dalam kitab Al-Kabair, iaitu bab dosa-dosa yang besar, muslimin muslimat sekalian. Dalam tajuk Al-Kabair, bab dosa-dosa yang besar, ada satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang sedekah seseorang itu yang memberi kepada yang jauh, tidak memberi kepada yang dekat. Masya Allah. Maksudnya di sini saya baca penerangan syarah hadis itu. Ramai di kalangan kita yang mengutamakan orang luar. Okey, bukan kata tak boleh sedekah pada orang luar. Allahu Akbar. Kalau kita ada banyak harta, banyak rezeki, sedekahlah. Tapi ada di kalangan kita, bila orang luar yang meminta, dia mudah nak beri. Dia transfer kat Syria, dia transfer kat Palestin, dia transfer dekat mana lagi? Dia transfer dekat rumah anak yatim. Pantang ada orang minta derma, dia transfer situ, rumah tahfiz apa dia bagi. Tapi suaminya susah, isterinya susah, ada anak-anaknya yang dah berkahwin susah, ada menantunya yang susah, ada adik-beradiknya yang susah miskin, ada yang sepupu sepapaknya susah, ada mak saudaranya susah, ada tu saudaranya susah, tetapi dia tidak membantu. Masya Allah. Sebab itu sedekah yang paling afdal adalah untuk ahli qarabah, untuk silaturahim yang ada berkaitan. Kalau seorang isteri ada harta, ada rezeki, dia nampak suami dia ada banyak hutang, suami dia pernahlah begini-begini, suaminya hidup susah, ataupun ada adik-beradik suami susah, itu lebih afdal kita membantu. Masya Allah. Bayangkan kalau kita ada kefahaman ini, muslimin muslimat sekalian, tak ada orang miskin sebenarnya di Malaysia. Sebab apa? Setiap orang miskin, kalau kita perhatikan, mesti ada keluarganya yang senang. Tetapi kerana apa? Ada ramai fakir miskin di Malaysia ini kerana ramainya keluarga mengabaikan ahli keluarga terdekat. Saya bila pergi kepada rumah fakir miskin kan, saya rajin mulut, saya bertanya, tak ada ke keluarga terdekat yang membantu? Dan kebanyakannya jawab, Ustazah, ada adik-beradik saya yang senang tapi diorang dah tak larat nak bantu kami, diorang tak nak bantu dah. Langsung dah tak ada. Diorang bukan, saya tahu diorang ni tak apalah Ustazah. Allah Akbar. Ada juga tu Ustazah, saya ni dibuang keluarga, mak yang saya orang kaya. Memang orang kaya kawasan Ustazah, ada tanah banyak, gini-gini. Jutawan pun ada. Tapi sebab saya pilih suami saya ni, mak yang saya tak suka, kami dibuang keluarga. Anak ada 7 orang, hidup susah, miskin. Bukan tak berusaha, mereka berusaha, bukan malas. Tapi memang ada Allah uji manusia, keluarga, insan yang walaupun dia berusaha, dia tetap miskin. Walaupun dia bekerja, dia tetap susah. Dan dia sabar dengan kemiskinan. Tapi kalau kita fikir, kalau semua manusia umat Islam ini, orang mukmin ini, dia faham tentang keutamaan membantu ahli keluarga terdekat, betapa besarnya pahala berbanding membantu orang yang jauh, maka insya-Allah semua orang fakir miskin siap sedia dibantu. Sebab saya percaya, kalau dalam sebuah keluarga mesti ada orang susah, ada yang senang. Orang yang senang bantu yang susah. Tak adalah yang susah ini mencari-cari pihak yang luar untuk membantunya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, kita lihat pula. Syekh Syam Al-Haq Al-Azim Al-Abadi menukilkan bahawa Al-Khattabi berkata, susunan ini jika engkau memperhatikan, maka engkau akan mengetahui bahawa baginda SAW mendahulukan yang utama dan qarabah yang terdekat. Muslimin muslimat, kita bimbang. Hari ini kita sedekah banyak, tapi kita jadi muflis di akhirat kelak. Bahkan Allah tidak terima sedekah kita. Allah tak pandang sedekah kita. Sebab apa? Kita memang bagi sedekah pada situ, pada situ. Tapi kita tidak memberi sedekah kepada orang yang terdekat. Kita tak memberi sedekah kepada qarabah. Akhirnya, sebagaimana hadis Nabi
sebut Allah tidak memandang, Allah tidak menerima sedekah yang memberi kepada yang jauh tetapi tidak memberi kepada qarabah, kepada yang terdekat. Qarabah ni apa? Maksud asal perkataan qarib, dekat. Qarabah adalah ahli keluarga terdekat. Wahai ibu ayah sekalian, walaupun anak kita dah nikah, anak kita ada suami, ataupun anak lelaki kita ada isteri, dah bekerja. Tapi kalau anak kita susah, anak kita ada masalah kewangan, ada masalah itu masalah ini, afdal rezeki yang kita ada sekarang, bantu anak kita. Bukannya kita kata alah dia orang yang gatal-gatal nak nikah. Muda-muda nak nikah, saya dah pesan dulu, cari kerja dulu, saya pesan dulu, stabil dulu baru nikah, dan nikah tangguhlah sendiri, pandai-pandailah hidup susah. Saya minta maaf, wahai ibu ayah sekalian, ini bukan satu kefahaman yang jelas dari sudut tasawur Islam, pandangan Islam. Pandangan Islam, bila ada ahli keluarga terdekat, walaupun anak kita dah nikah, anak kita dah besar, anak kita dah ada suami, anak kita dah ada isteri, ada pekerjaan, kalau kita tahu anak kita susah, dah berapa bulan tak bayar kereta, berapa bulan tak mampu nak bayar sewa, berapa bulan tak mampu bayar bil elektrik, kita sebagai ibu ayah, kalau ada rezeki, kalau mampu, bantulah anak kita. Itulah sedekah yang paling afdal. Itulah sedekah yang paling utama, pahalanya berganda-ganda. Ini dia sebuah hadis yang lain. Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dikeluarkan untuk keluarganya. Dia ada keluarkan belanjanya untuk suami dan anak-anaknya. Nabi jawab, bagi kamu 2 sedekah. Bagi kamu 2 sedekah, Nabi kata. Pertama, sedekatun jariah yang pahalanya akan mengalir. Yang kedua, sedekatun qarabah, sedekah qarabah. Kalau kita bagi sedekah kepada orang jauh, kita dapat 1 sedekah. Pahala sedekah apa? Sedekah jariah. Tapi bagi sedekah kepada ahli keluarga dapat 2 pahala sedekah. Sedekah qarabah, sedekah jariah. Subhanallah. Sebab itu sekarang, hari ini cuba tengok, ada tak ahli keluarga yang susah? Ada tak adik-beradik yang susah? Ada tak ipar yang susah? Ada tak mak saudara yang susah? Ada tak sepupu sepapat yang susah? Subhanallah. Jadi kita kena bantu, kita kena tolong berilah mengikut kadar kemampuan kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tidak terlalai dalam urusan ini. Kita tidak tersilap dalam menguruskan bab sedekah kita ni. Masya Allah. Okey. Hadis berkenaan di atas menjelaskan bahawasanya tanggungjawab kepada isteri adalah yang utama selepas diri sendiri. Hadis yang kita bacakan tadi. Imam Nawawi menyebutkan, apabila berhimpun pada seseorang, orang-orang yang berhajat daripada mereka yang diwajibkan memberi nafkah pada mereka, maka sekiranya hartanya cukup untuk menafkahkan semuanya, maka diwajib menafkahkan semuanya. Namun sekiranya hartanya tidak lebih kecuali untuk seorang, maka hendaklah mengutamakan nafkah untuk isteri berbanding nafkah untuk keluarga yang lain. Imam Asy-Syafi'i berkata telah sampai pada tahap ijma' dan kewajipan memberi nafkah pada isteri. Kemudian jika masih ada lebihan daripada itu, barulah ada kewajipan nafkah kepada keluarga yang lain. Ini adalah Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Nawawi. Okey. Sekarang kita nak pergi pada part yang sensitif. Antara ibu dan isteri. Bila bertembung antara ibu dan isteri, mana lebih utama? Dalam bab apa? Ini bukan saya kupas dari bab kasih sayang, bukan bab emosi, bukan bab perhatian, bukan bab lain. Kita bincang bab nafkah. Nafkah melibatkan apa? Harta. Nafkah ni umum. Nafkah emosi, nafkah perhatian, nafkah kasih sayang, nafkah ilmu, nafkah apa-apa, tanggungjawab. Tapi yang kita nak bincangkan sekarang, sila jelas, jangan nak campur aduk sekarang. Dan jangan emosi, tolong jangan emosi. Apa pandangan alim ulama adalah pandangan yang telah diperhalusi. Janganlah pula terasa hati, kecil hati. Saya ulang lagi sekali, bila bertembung antara keduanya, isteri dan ibu. Baiklah, saya baca sekali lagi supaya kita tak salah faham lagi. Wahai para lelaki, wahai para suami, kena faham perkara ini. Ini bukan bab, Ustazah, isteri saya bukan isteri yang baik. Isteri saya kalau macam Ustazah lain lah. Dia buat macam tu ya. Dulu saya pun ni jaga. Isteri saya ni menyakitkan hati ya. Pasal isteri tu buat masalah ke isteri tu menyakitkan hati ke, bagaimana jadi isteri wajib memberi nafkah tanpa ada apa-apa alasan, kecuali isteri tu nusyus. Isteri nusyus ni ada, isteri nusyus adalah kriteria isteri nusyus. Dan isteri nusyus ini bukan ditentukan oleh seorang lelaki. Saya nak sebut, masa saya menjadi pengurusan rumah tangga dulu, kalau suami datang, Ustazah, isteri saya nusyus.
Kenapa tuan? Apa yang menyebabkan tuan kata isi nusyus? Berat ni tuduhan tuan ni. Dia pun cakap lah isi dia gini. Saya kata nak confirm isi nusyus atau tidak, kita bawa ke mahkamah. Mahkamah ni bukan urusan cerai berai je. Urusan perkahwinan dan perkahwinan pun boleh diadukan kepada hakim. Iaitu penyataan terhadap isi nusyus. Suami kalau nak cakap isi nusyus, jangan mudah-mudah nak menghukum isteri itu nusyus. Pergi ke mahkamah, tuan hakim akan tanya, apakah yang menyebabkan tuan cakap isi ni nusyus? Suami ni cakaplah bla 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 1, 2, 3. Bahkan berapa banyak hakim kata isteri tuan tidak nusyus, tapi tuan yang nusyus pada isteri. Terbalik pula. Maksudnya penyataan nusyus ini bukan ditentukan oleh seorang lelaki yang bernama suami, tapi tuan hakim yang layak untuk menyatakan isi nusyus atau tidak. Tapi kalau betul-betul nusyus, boleh gugur hak nafkah. Boleh gugur hak nafkah. Bahkan isteri yang diceraikan oleh suami dan suami ini boleh membuktikan bahawa diceraikan sebab isteri nusyus, maka dia gugur nafkah apa? Nafkah edah dia boleh gugur. Nafkah-nafkah lain dia boleh gugur. Tapi yang menjatuhkan hukuman ini bukannya seorang lelaki yang bernama suami, tetapi yang mengesahkan isteri itu nusyus atau tidak adalah pihak mahkamah, iaitu hakim. Kalau betul-betul nak cakap isteri nusyus, bawalah ke mahkamah. Ini bukan nak cerai je. Cuma nak memastikan supaya diberi nasihat oleh hakim, diberi pengetahuan oleh hakim supaya isteri ini kembali taat kepada suami. Okey, baiklah. Kita baca sekali lagi. Imam Nawawi menyebutkan apabila berhimpun pada seseorang, orang-orang yang berhajat daripada mereka yang diwajibkan memberi nafkah pada mereka, maka sekiranya hartanya cukup untuk menafkahkan semuanya, maka dia wajib menafkahkan semuanya. Seorang lelaki, nafkah yang wajib diberi isteri, anak, ibu, ayah dia. Kemudian kalau adalah adik-beradik yang belum kahwin, yang belum ada tanggungan, adik-beradik perempuan terutamanya, yang susah, yang ibu ayah pun tak mampu. Kalau dia mampu, dia juga wajib menafkahkan kepada adik-beradik perempuannya. Maksudnya. Okey. Tetapi, namun, kalau mampu nafkahkan semuanya yang di bawah kewajipan dia. Namun sekiranya hartanya tidak lebih kecuali untuk seorang. Nafkah dia tak mampu untuk semua, untuk seorang saja. Siapakah orang itu yang seorang itu? Maka hendaklah mengutamakan nafkah untuk isteri berbanding nafkah untuk keluarga yang lain. Ini atas terhadap kewajipan apa ni? Kewajipan seorang lelaki yang bernama suami. Kalau anak lelaki yang belum kahwin, memang ibu dia lah, ibu ayah dia lah. Ini cerita apabila seorang lelaki yang telah pun berada di kedudukan seorang lelaki bernama suami dan dia hanya mampu seorang je dia bagi nafkah. Selepas dirinya seorang je lagi yang dia mampu. Maka bila bertemu ibu dan isteri, maka keutamanya adalah isteri. Kalau ada lebih, barulah pergi kepada ibu. Okey. No hard feeling. Okey, no hard feeling. Jangan kecil hati terasa. Wahai para ibu sekalian. Kalaulah anak lelaki kata, mak, minta maaf. Tak cukup mak, cukup-cukup je untuk keluarga kita je. Mak jangan kecil hati ya. Mak pun kata, aku yang besar kau susah payah gini-gini. Kau buat macam ni pada mak sampai hati. Okey, dalam bab ini, kalaulah seorang anak lelaki dia dengar mak dia cakap macam ni, janganlah susah hati sangat. Janganlah rasa macam dah kena hempat dengan langit. Janganlah rasa bumi terbalik. Janganlah rasa terus jadi anak derhaka. Jangan. Tenangkan hati kita, wahai pada lelaki, wahai pada suami, anda bukan melakukan satu dosa yang besar. Sebab apa saya sebut begini? Kalau kita letakkan dosa pahala pada hati manusia, maka terlalu banyak dosa yang kita tanggung. Sebab ibu kita juga manusia biasa. Manusia biasa. Mudah kecil hati, mudah terasa, mudah cemburu, mudah ungkit. Jadi kalau ibu kita cakap sesuatu yang memang kalau kita fikir zahir tu, ya Allah aku ni anak aku dah tahu, aku dah kecil hati. Tetapi kalau perkara itu di luar kemampuan kita untuk menjaganya, kita tak mampu nak bagi dia macam mana. Bukan buat-buat tak mampu, betul-betul tak mampu dan Allah tahu kita betul-betul tak mampu. Jadi dalam keadaan begini mak, memang cukup-cukup je mak, duit kita ni mak. Memang ya Allah, tolak rumah, tolak kereta, tolak ni, tinggal lagi dalam 150 je. Ni je duit belanja sampai hujung bulan mak. Mak kata, kau ni, kalaulah kita rasa boleh bagi juga RM5 bagi. Bagi RM10 bagi. Tapi kalau betul-betul tak mampu dan mak sampai kata kecil hati, kau ni tak tenang budi, kau gini, maka kalaulah dalam keadaan begitu, janganlah pula kita rasa kita berdosa besar, anak derhaka, tak, insya-Allah. Sebab kita buat sebagaimana yang disebutkan oleh alim ulama dan ikut syariat.
Allahu Akbar. Saya selalu ditanya oleh anak-anak, Ustazah, saya ni anak derhaka ke? Kenapa puan? Mak saya ni Ustazah, mulut dia Ustazah suka maki hamun. Mak saya ni Ustazah suka mengungkit. Dia ni batu api antara adik-beradik. Mak saya ni, dia cerita sikit keburukan mak dia. Dia kata, mak saya ni saya tak tahu mungkin dia ada masalah apa Ustazah. Mulut dia ni, kalau dengan saya dia hodohkan adik-adik saya yang lain daripada saya. Dengan adik-adik saya dia burukkan saya pula. Jadi kami ni kadang kalau tak faham benda ni boleh jadi bergaduh adik-beradik. Saya dengan isi saya ni banyak kali dah mak saya suruh cerai. Mak saya dah bagi amaran, kau tak ceraikan bini kau, mak tak redha kau. Mak tak redha kau dunia akhirat. Mak tak redha susu kau. Mak tak halalkan susu yang mak beri kau minum. Kalau kau tak ceraikan isi kau sekarang. Macam tu. Saya nak sebut ada ramai ibu yang bersikap begini. Wallahualam, maksud saya, bila lepas tu dia tanya, Ustazah, berdosa ke saya lawan cakap mak saya? Mak saya kalau boleh duit kerja saya, gaji saya ni langsung bagi kat dia belaka. Kalau dia tahu saya bawa anak isi saya berjalan, dia marah sangat Ustazah. Dia akan sebut begini ni, kata saya anak derhaka. Saya kata, encik bukan anak derhaka. Encik bukan anak derhaka. Tapi encik anak yang bertanggungjawab. Apa maksud Ustazah? Encik tidak mahu ibu encik terus melakukan dosa-dosa. Jadi encik tidak membenarkan perintah dia yang melanggar syariat Allah. Dia suruh encik ceraikan isi, itu langgar. Isteri si encik yang baik. Isi encik baik, ya si baik. Jadi encik tahu kewajipan encik mempertahankan rumah tangga. Kewajipan encik memelihara ikatan perkahwinan. Kewajipan encik menjaga isi encik yang encik ambil dengan akad nikah. Maka kalau encik membenarkan perintah ibu encik lagi berdosa. Jadi encik lawan dia tu bukan kerana encik derhaka, tetapi encik tidak mahu encik jadi suami yang derhaka, tidak mahu ibu menjadi ibu yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi habis Ustazah, mak saya kecil hati, mak saya tak ni, tak apa encik. InsyaAllah doalah banyak-banyak untuk ibu. Doa supaya ibu lembut hati, ibu maafkan, ibu nampak kebenaran, ibu berubah. Itulah yang terbaik. Ustazah, macam mana dia minta saya bagi duit semua pada dia? Tak apa encik. Sebab kewajipan encik sekarang nombor 1 adalah isteri, adalah anak-anak. Kemudian bila ada lebih bagi kepada ibu. Bukannya bagi ibu dulu semua, lebih bagi isteri, anak-anak. Saya nak sebut perkara ni, muslimin-muslimat sekalian, masa saya handle masalah rumah tangga, terlalu banyak penceraian berlaku kerana orang tua. Minta maaf, ini fakta, ini kebenaran. Bukannya saya kalau bab ini saya tak boleh nak berlapik-lapik. Saya mesti cakap jelas. Sebab apa yang saya cakap, apa yang saya sebut berdasarkan pengalaman, dan ia akan melibatkan cerai, nikah, rujuk seseorang. Bila seorang suami kata, Ustazah, saya dah ceraikan isteri saya. Kenapa? Okey, ini perintah mak ayah saya. Saya kan kena dahulukan mak. Mak kan adalah tapak syurga saya di bawah tapak kaki mak. Kan kalau saya dapat redha mak, saya dapat redha Allah. Saya kata, kenapa? Mak saya suruh saya ceraikan isteri saya. Isteri cik, kenapa? Isteri saya baik Ustazah, dia tak ada sebab untuk saya cerai. Lepas tu anak-anak macam mana? Sekarang kami terpisah Ustazah, kesian anak-anak ni. Saya kata, encik buat keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang mak saya suruh. Allahu Akbar. Saya tanya, encik, ibu encik maksum ke? Tak, ibu saya manusia biasa, mesti buat salah juga. Jadi perintah yang mak encik suruh tu betul ke salah? Salah. Memang salah Ustazah, tapi dah saya nak dapat redha mak. Allahu Akbar. Ini salah faham. Redha ibu ayah yang dimaksudkan, sesungguhnya redha Allah pada redha ibu ayah adalah ibu ayah yang dapat redha Allah. Kalaulah perintah ibu ayah itu tak selari dengan redha Allah, Allah tak redha dengan benda tu. Jadi janganlah diikut. Masya Allah, janganlah diikut. Sebab itu bila sebut sekiranya apa yang ibu ayah suruh buat, perkara yang Allah juga redha, maka wajiblah kita ikut. Tapi kalau suatu perkara yang ibu ayah itu suruh buat yang bertentangan dengan apa yang Allah suruh, maka wajib taat Allah. Sebab itu hadis Nabi SAW, la ta'atan fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan dalam perkara yang berlawanan dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada ketaatan. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah dulu, kalau saya kan seorang isteri datang mengadu, Ustazah tahu tak, saya dengan anak-anak bercatu Ustazah. Kenapa puan? Suami tak mampu ke? Tak Ustazah, suami saya mampu. Tapi 50% duit dia, gaji dia perlu diserahkan kepada mak dia.
Itu syarat mak dia bagi. Kalau gaji dia 2,000, 1,000 kena bagi pada mak dia. 1,000 lagi itulah semuanya Ustazah. Untuk sekolah anak 5 orang, untuk belanja, untuk sewa, untuk bayar kereta, untuk minyak tu. Saya kata kenapa macam tu? Mak dia memerlukan ke ada adik-adik nak tanggung? Tak Ustazah. Mak tak ada memerlukan. Dia dah tua sekian-sekian. Jadi mak tak tahulah Ustazah, itulah deal mak dia apa. Saya kata ya Allah, ibu ni telah pun memaksa anak lelakinya berlaku tidak adil. Telah memaksa anak lelakinya melakukan sesuatu yang menyulitkan urusan ibu tu sendiri pada akhir nanti. Sulit ibu-ibu yang macam ni menyusahkan hidup anak, menyusahkan hidup menantu, menyusahkan hidup cucu, sulit. Saya minta maaf, betul di awal tadi saya menyebutkan tentang kelebihan ibu, jaga ibu sampai saya menangis-nangis. Tapi suka untuk saya mengingatkan diri saya selaku saya menjadi seorang ibu, selaku saya juga seorang isteri dan saya juga ada mertua. Subhanallah, dalam apapun urusan kita, nombor satu adalah syariat Allah. Nombor satu adalah rohani kita, bukan nombor satu emosi kita, bukan akal kita tak. Tapi syariat Allah tak akan berubah dalam apa jua keadaan. Allahu Akbar. Okey, kita tengok lagi. Imam Asy-Syaukani berkata, telah sampai pada tahap ijma' akan kewajipan memberi nafkah pada isteri. Kemudian jika masa ada lebihan daripada itu, barulah ada kewajipan nafkah terhadap keluarga yang lain. Ini dalam kitab Nail Al-Awsar 381. Okey, hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika fa in fadala an ahlika syai'un falizi qarabatika fa in fadala an zi qarabatika syai'un fa hakadha wa hakadha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih yang bermaksud mulakan nafkah dengan dirimu. Maksudnya kalau ada harta, nafkah utama pada diri kita. Jika berbaki, berilah kepada ahli keluargamu. Jika masih berbaki, berilah kepada saudara maramu yang terdekat. Dan jika masih berbaki, berikanlah kepada mereka dan seterusnya. Nampak tak Nabi sebut? Ahli keluarga, kemudian saudara mara yang terdekat. Imam Asy-Syaukani menyebut, nafkah kepada keluarga tetap wajib meskipun ketua keluarga jatuh miskin. Manakala nafkah kepada ibu bapa hanyalah wajib jika anak mampu. Para ulama telah sepakat akan wajibnya mendahulukan nafkah anak isteri sebelum ibu bapa. Saya ulang lagi sekali. Para alim ulama telah sepakat, jumhur ulama sepakat. Nafkah kepada isteri dan ahli keluarga, isteri dan anak adalah pertama, nombor satu. Sekiranya ada lebih, barulah pergi kepada ibu bapa. Boleh pada ibu bapa. Mafhum daripada hadis di atas menunjukkan fali ahlika lebih kepada isteri dan anak-anak. Masya Allah. Jadi jelas, tak ada ragu-ragu, tidak ada lagi maksudnya perbahasan apa-apa. Jelas bahawasanya seorang lelaki bila dah bernikah, nafkah paling utama pertama adalah kepada isteri dan juga anak-anak. Barulah pergi pada ahli keluarga yang lain. Kedudukan yang pertama kalau ada ibu ayah, kemudian pergi pada ahli keluarga yang lain. Masya Allah. Kalau ada orang yang mempertikaikan kata, Ustazah, terasa kecil hati ibu-ibu ni, Ustazah cakap macam tu. Saya kata ibu-ibu ni dulu dia ada tak suami? Ada Ustazah, kalau tak macam boleh jadi ibu kalau tak ada suami. Dia mengandung pun daripada suami dia. Patutlah dia ada anak. Jadi sepanjang dia hidup, dia dah dapat nafkah daripada suami dia. Kenapa setelah anak dia ada isteri, kenapa dia tidak mengutamakan untuk, kenapa ibu pula halang untuk anak lelaki dia bagi nafkah pada isteri secara adil? Faham tak maksud saya? Kalau seorang ibu nak mempertikaikan, Ustazah kenapa pula seorang anak lelaki ni dia tak utamakan ibu? Kan ibu yang mengandung susah payah melahirkan, kan ibu yang membesarkan dia. Kenapa bila dah kahwin keutamaan dia pada isteri dan anak-anak? Jawapannya, puan sendiri masa nikah dulu dapat tak nafkah daripada suami puan? Saya dapat. Macam itulah adilnya Islam. Puan dapat nafkah daripada suami. Kalau puan sendiri, suami puan dahulukan ibu dia, puan rasa macam mana? Betul lah Ustazah, Masya Allah, barulah dia macam kendu. Faham tak maksud saya ni? Subhanallah. Kalau seorang ibu dia kata dia lebih berat terhadap harta anak lelaki dia, ibu ni adakah dia lupa dulu suami dia juga yang bagi nafkah? Bayangkan kalau dia berada di kedudukan suami dia lebih utamakan ibu. Dia terasa tak? Kalau dia ingat balik, yelah Ustazah, saya tak boleh terima lah Ustazah, tapi suami saya bagi nafkah cukup. Jadi sekarang jangan jadi seorang ibu yang menghalang anak lelaki untuk memberikan nafkah cukup kepada anak isterinya. Dah,
Islam ini adil. Kita macam roda, pusing-pusing benda yang sama, pusing-pusing benda yang sama. Sama juga dengan seorang suami yang bertanya kepada saya, Ustazah, tak adil lah. Apa yang tak adil, Encik? Yelah, kenapa Islam ini mendahulukan ibu sampai berapa kali? Berdasarkan hadis Nabi SAW, bila ada seorang lelaki yang bertanya, wahai ya Rasulullah, kepada siapa yang perlu aku berbakti? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Bapamu. Allahu Akbar. Hadis itu jelas, hadis sahih. Nabi sebut 3 kali ibu. Seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa yang perlu aku berbakti? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. 3 kali Nabi ulang ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapamu. Baru bagi bapa. Dan orang lelaki ada terasa, kenapa Ustazah? Sedangkan bapa susah payah cari rezeki, didik anak, kenapa ibu juga diberi keutamaan? Saya tanya balik, Encik, isteri Encik diutamakan siapa? Antara isteri Encik, antara ibu bapa dia dengan Encik, mana lebih utama? Saya, Ustazah. Antara anak dengan Encik, mana lebih utama? Saya, Ustazah. Islam itu adil. Encik didahulukan, dimuliakan, diutamakan oleh seorang isteri. Manakala isteri pula diutamakan oleh anak. Islam ini adil, tuan-tuan, puan-puan. Dia tak akan berat sebelah. Sebab seorang suami, dia sangat suka diutamakan, dimulakan oleh seorang wanita yang bernama isteri. Apa-apa isteri lebihkan dia, apa-apa isteri tanya dia. Dan seorang wanita pula dia lebih lagi, sebab perempuan sifat keibuan, dia lebih suka diutamakan oleh anak berbanding oleh suaminya. Jadi kalau suami dia utamakan adik-beradik, suami dia utamakan mak ayah, suami dia utamakan kawan dia, is okay. Tapi kalau anak, dia mudah terasa. Kalau anak tu utamakan orang lain, utamakan cikgu dia lagi, utamakan kawan-kawan, ibu lebih terasa. Jadi sebab itu Nabi mengingatkan, untuk ibu diutamakan anak-anak, untuk suami, untuk ayah diutamakan oleh isteri. Adil tu kan, Masya Allah. Jadi tak adalah bergaduh. Bayangkan kalau seorang anak diberikan keutamaan, mesti siapakah paling utama? Ibu dan ayahmu. Bayangkan, ayah nak lain, mak nak lain. Ayah nak pergi sana, ibu nak pergi sana. Jadi bila bertembur kehendak ibu dan ayah, maka utamakan kehendak ibu. Walaupun ayah kecil hati, kita tak berdosa. Sebab kita tidak mampu untuk memuaskan hati semua orang dalam satu masa. Percayalah. Sebab itu kalau orang kata, Ustazah, nak macam mana mak saya kecil hati dengan saya? Sebab apa mak saya gini-gini? Saya kata begini. Kalaulah berkenaan dengan kecil hati tak kecil hati ni, kita nak tahu letak dosa, maka kita sentiasa berdosa. Manusia sangat lemah, emosinya sentiasa berubah. Ibu kita lagi lah orang tua, mudah sensitif. Apa yang mampu kita buat setelah mak kita kecil hati, pujuklah dia, minta maaf. Itu sajalah. Untuk kita mengelakkan ibu bapa kita tak kecil hati, kita tak akan mampu, percayalah. Kita tak akan mampu nak elakkan daripada mak ayah kita kecil hati. Sebab sentiasa berlaku pertembungan sampai mati. Pertembungan ini akan berlaku sampai mati. Pertembungan isteri dengan ibu, ipar dengan adik-beradik, pertembungan itu sentiasa. Yang mampu kita buat adalah istiqamah meminta maaf. Mak minta maaf ayah, mak kecil hati. Lepas tu pujuk, bawa balik makanan, bawa beri hadiah. Itu je lah yang mampu kita buat. Masya Allah. Dosa pahala kita bukan ditentukan dengan kedudukan hati manusia. Kalau kedudukan hati manusia, hari-hari kita berdosa dengan suami. Suami macam mana kecil hati dengan kita. Kita pula kecil hati dengan suami. Masya Allah. Kecil hati bukan benda syariat sangat pun. Berlaku dengan emosi. Allahu Akbar. Masya Allah. Muslimin, muslimat sekalian. Sebagai penutup, justru selama mana ia menjadi tanggungjawab terhadapnya, maka tanggungjawab kepada isteri adalah diutamakan kecuali dalam keadaan darurah. Ibu bapa memerlukan bantuan, maka itu pun diberikan kepadanya. Kalau ibu bapa betul-betul darurah, betul-betul sakit, betul-betul memerlukan, maka keadaan itu saja perlu diutamakan ibu ayah. Faham ya? Kalau tak ada darurah, tak ada keperluan, tak ada mudarat, maka keutamaan adalah nafkah seorang suami pada isteri dan anaknya. Tapi kalau ada darurah, maka ketika itu sahaja perlu ditamakan ibu dan ayah. Para ulama menyebut memberi nafkah kepada ibu bapa adalah tidak wajib atas seorang anak kecuali 2 keadaan berikut. Nafkah kepada ibu bapa tidak wajib terhadap setiap anak kecuali 2 keadaan saja. Keadaan pertama, ibu bapanya miskin dan memerlukan bantuan. Yang kedua, anak tersebut mempunyai lebihan harta setelah diberikan nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Jelas, very clear. Orang sebut crystal clear. Crystal clear. Seorang anak, maksudnya anak lelaki ni, anak lelaki, tidak wajib memberi nafkah kepada ibu bapanya kecuali 2 keadaan. Pertama, ibu bapanya fakir miskin dan sangat memerlukan.
pertama. Kalau ibu bapa pun ada pencen, ibu bapa ada duit, jadi tak wajib bagi. Nak bagi tu hadiah. Kemudian yang kedua, anak tersebut mempunyai lebihan harta selepas dia dah bagi sempurna nafkah kepada anak isterinya, barulah dia boleh beri kepada ibu dan ayahnya. Tapi kalau seorang anak lelaki, seorang suami, dia menaklukkan ibu bapanya, dan kadang ibu bapanya bukanlah memerlukan, tapi sebab kehendak ibu bapa ni, kehendak mak ni, kejap nak berjalan sana, kejap nak beli handbag, kejap nak itu, saja je dia nak menuntut daripada anak dia. Sehingga terabai nafkah isteri dan anak-anak, maka lelaki ini berdosa. Jelas ya? Seorang lelaki, seorang suami kerana mengutamakan kehendak ibu, bukan keperluan, kehendak. Ibu ni bukannya memerlukan sangat, tapi dia ni anak mak sangat, sikit-sikit mak, apa-apa mak nak mesti beli walaupun bukan keperluan. Sehingga terabailah nafkah isteri dan anaknya, maka suami ini, lelaki ini berdosa. Sebab kewajipan utama dalam keadaan ini adalah isteri dan anak-anak. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Alhamdulillah, walaupun perkara ini sedikit sensitif, sedikit panas, tetapi syariat akan menyelesaikan banyak persoalan. Syariat bila datang untuk mendamaikan, bukan mengerukkan keadaan. InsyaAllah, tenang-tenang sahaja bila kita ikut syariat walaupun ada hati yang terluka. Tenang-tenang sahaja kalau kita dah ikut syariat walaupun ada di sana yang menderita. Mungkinlah mak terasa, ibu terasa, adik-beradik terasa. Ada adik-beradik pun, Masya Allah adik-beradik. Abang ni lepas dah nikah, semuanya dah tak macam dulu. Dulu suka belanja. Abang ni bila dah nikah, tak ada dah macam dulu. Abang dah berubah. Adik-beradik boleh pula cakap macam tu pada abang tu dah nikah. Dah abang tu dah nikah, dah ada isteri, dah ada anak-anak, memang utamanya situlah. Bukan abang tu dah kedekut, tapi abang ni dah mula tahu apa tanggungjawab dia. Dah tahu keutamaannya. Jadi kalau kita ni ada ahli keluarga begini, sokong bila ada seseorang nak menjalankan tanggungjawab. Dan sebagai penutupnya, kita baca satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Amat malanglah Nabi bersabda, Nabi kata malanglah dan amat malanglah. 3 kali Nabi ulang. Malanglah. Maksudnya dahsyat sangat kemalangan dia ni. Teruk sangat tahap malang dia ni. Sampai Nabi ulang 3 kali. Malanglah ataupun rugilah. Malanglah. 3 kali Nabi sebut. Maka Rasul ditanya, siapakah orang yang amat malang itu wahai Rasulullah? Bagi dia menjawab, seseorang yang mendapati kedua bapanya atau salah seorang daripadanya keduanya telah tua, namun dia masih gagal memasuki syurga melaluinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Hadis ini Nabi sebut, malanglah. Maksudnya, nak sebut malang sangat ni. Lalu sahabat bertanya, siapakah orang yang paling malang itu ya Rasulullah? Rasul kata, mereka yang ketika hidupnya sempat dengan ibu bapanya. Maksudnya ibu bapanya sempat tua. Ataupun sama ada kedua ataupun salah seorangnya. Namun dia tidak mampu masuk syurga melaluinya. Sebab apa? Kesimpulannya ialah, ibu bapa adalah laluan utama untuk ke syurga. Ibu bapa adalah kunci, anak kunci kepada pintu syurga. Siapa yang ada ibu ayah saat hidupnya, tapi tak boleh dapat syurga melalui jalan ibu bapa, iaitu berbakti pada ibu bapa, menyantuni ibu bapa, tak boleh melalui jalan ini, ia sangat malang. Sebab jalan paling utama ataupun highway, jalan lurus ke syurga Allah. Ataupun kalau nak sebut jalan mudah, tapi syurga Allah bukan mudah. Sebab itu bila nak berbakti pada ibu bapa bukan mudah. Kita diuji dengan perasaan, kita diuji dengan kehendak kita, kita penat, kita letih layan mulut dia, sabar dengan dia. Tapi Nabi kata itulah laluan utama ke syurga. Siapa yang ada ibu ayah tapi tak boleh masuk syurga melalui jalan ibu ayah, maka Nabi kata malang, rugi. Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Muslimin, muslimat sekalian, sekadar itulah perkongsian daripada hari ini. Saya dah pun lebih masa. Mudah-mudahan dapat jawapan, mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan tidak lagi kita Ni apa ni? Daripada penganjur. Okey, subhanallah. Ni daripada penganjur. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, pihak penganjur beritahu jadilah salah seorang top fan. Top fan di mana? Di page Yapin. Cari page Yapin. Siapa yang menjadi salah seorang top fan Yapin, dia akan menangi hadiah istimewa. Macam mana nak jadi top fan di Yapin? Kena komen banyak di post Yapin.
lepas tu like post Yapim, kemudian share post Yapim. Dan bila terpilih jadi top fan Yapim, akan dapat hadiah istimewa. Masya Allah, mana tahu dapat rezeki, hadiah yang tak disangka-sangka. Mudah saja pergi kepada page Yapim, cari page Yapim. Kemudian ni kan anjuran Yapim kita hari ni, anjuran Yapim, ceramah kita yang bagus, tajuk yang bagus ni anjuran Yapim. Jadi dia kata jadi top fan Yapim dengan pertama komen di post Yapim, like post Yapim, bila ada post apa-apa like, tekan like je, free, tak ada apa-apa, tak susah pun. Kemudian share post, ada share. InsyaAllah kita berpulang untuk mendapat hadiah istimewa. Yapim banyak duit, jangan bimbang, hadiah mesti istimewa. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Macam mana mohon maaf? Macam ni. Okay. Mohon maaf salah dan silap. Mungkin saya ada terkasar bahasa. Mungkin saya terlalu lantang ataupun saya terlalu clear. Bukan clear, orang kata apa? Straightforward. Tegas ataupun straightforward. Minta maaf. Sebab kalau kita tak straightforward, kita tak jelas, ada banyak kesamaran. Bila tak samar, akan berlaku banyak kesilapan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Saya doakan semua bahagia dunia akhirat. Kita sentiasa menjadi orang adil dalam menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang suami, isteri, ibu, ayah. Sebagai seorang anak, sebagai seorang adik-beradik, sebagai seorang saudara mara. InsyaAllah, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Live ini akan di-save. Jadi kalau kita nak ulang, kita nak tengok balik, nak suruh ada orang yang faham, nak jadi rujukan, boleh saja. InsyaAllah. Okay. IG tak save. Kenapa tak save? Kenapa kena tengok IG? Okay, nanti di IG, sayangnya ni, save lah dulu ni. Nanti saya bincang. IG pun sama, nanti tengok. Kemudian bila dan kita juga akan save di YouTube. Jadi boleh kongsikan perkongsian yang baik pada hari ini. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.